Assalamualaikum semua. Nama aku Syarul. Welcome back to my channel. Hari ni aku akan kongsikan dengan korang 5 hantu urban legend yang menyeramkan di seluruh dunia. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng notification dekat sini supaya korang akan dapat notification selepas aku upload video. Okey, jom. Korang pernah tak alami kisah urban legend yang seram dan menakutkan dalam hidup korang? Kali ini aku akan bercerita tentang urban legend yang menyeramkan di seluruh dunia. Okey, kisah Goatman ni dia berkaitan gabungan antara manusia dan haiwan. Sebab tu dia digelar sebagai Goatman atau manusia kambing. Kisah ni adalah tentang seorang saintis. Ramai yang menganggapnya sebagai seorang saintis yang gila sebab menjalankan eksperimen yang ekstrim berkaitan kambing. Dia cuba untuk memutasikan kambing itu. Pada satu hari, dikatakan saintis ni telah bermutasi menjadi separuh manusia dan separuh kambing. Dia kemudiannya merayau-rayau pada setiap malam untuk mencari mangsa dan kebanyakan mangsanya adalah kanak-kanak. Ada juga yang mengatakan Goatman ni dia boleh bertukar menjadi ibu, ayah, ahli keluarga, mangsa untuk menyerang mangsa daripada dalam rumah. Ada juga yang mengatakan kisah ni adalah rekaan penduduk tempatan supaya orang luar tidak masuk ke dalam kawasan kediaman mereka. Korang pernah dengar nama Nanak kan? Nanak ni juga dikenali sebagai Menak Prakanong. Kisah urban legend di Thailand ni juga popular di Malaysia sekitar tahun 2000. Sebabnya kisah ini telah diadaptasikan ke dalam beberapa buah filem. Kisah ni mengisahkan seorang wanita yang bernama Nak dan suaminya bernama Mak. Mereka berdua tinggal di pesisiran sungai di Thailand. Pada suatu hari, Mak telah dipanggil untuk menjadi seorang tentera dan Nak tinggal berseorangan di rumahnya. Sebelum Mak pergi, Nak telah berjanji untuk menunggu Mak dekat rumah. Tapi tidak berapa lama selepas Mak pergi, Nak telah meninggal dunia sebab melahirkan anak mereka. Dan disebabkan Nak ni terlalu cintakan suami dia, roh dia tidak mahu pergi meninggalkan bumi dan tetap menunggu di rumahnya serta menjadi penunggu di rumahnya itu. Sampailah satu hari, suami Nak dibalik dan disambut kepulangannya oleh roh Nak yang suami dia lihat macam manusia biasa. Walaupun suami dia sedih dengan kematian anaknya, mereka hidup bahagia. Tetapi pada satu senja, sedang Nak ni nak siapkan makanan, tiba-tiba limau jatuh pula. Kebetulan suami dia ada kat bawah. Suami dia terkejut, nampak satu tangan yang panjang datang daripada arah rumah dia, ambil limau tu. Disebabkan kejadian tu, Mak dah dapat tahu yang sebenarnya isteri dia telah mati dan dia telah meminta bantuan untuk menghantar roh isteri dia ke alam kematian. Dekat Malaysia, kita ada melati yang sering menghantui hostel. Tapi dekat negara Jepun, diorang ada Hanakusan. Hanakusan ni dia akan mengganggu pelajar yang pergi ke tandas berseorangan. Hanakusan ni berupa seorang budak kecil berambut pendek dan berskirt merah. Untuk pengetahuan korang, dekat sana, kat Jepun, diorang ada pantang larang. Kalau nak pergi tandas, kena ketuk pintu tandas 3 kali. Dan bertanya, adakah Hanakusan di sini? Dan jika tak ada sebarang jawapan, diorang selamat untuk menggunakan tandas tu. Dan kalau ada jawapan daripada Hanakusan, diorang akan beredar dan cari tandas lain. Bagi mereka yang tidak bernasib baik, akan ada satu tangan yang muncul di bawah pintu tandas. Tangan yang berdarah akan menarik kaki mereka. Ada juga budak-budak nakal di sesebuah sekolah akan pergi ke tingkat 3 dan akan menyeru Hanakusan untuk datang kepada mereka. Asal usul urban legend ni pada mulanya ditulis oleh Michael Dylan Foster dalam bukunya yang bertajuk The Book of Yokai, Mysterious
creatures of Japanese folklore pada tahun 1950-an dulu dan menjadikan ia urban legend pada rakyat Jepun hingga sekarang. La Pasadera ni memang seorang penyabar. Tak tahu kenapa dia akan menunggu untuk mengganggu mangsa dia. Cuba bayangkan, dia akan mematikan korang dan ahli keluarga korang. Korang buat apa? Makan, minum, tengok TV. Dia akan tunggu korang. Dan tiba-tiba korang akan dengar satu bunyi dekat atas bumbung, seperti seorang merangkak dengan kuku yang tajam. Dan dia akan mengikuti korang walau dekat mana korang berada. La Pasadera ni, dia suka menunggu mangsanya habis makan. Bila mangsanya dah kenyang, dia akan ikut mangsanya itu ke dalam bilik dan akan duduk di atas perut mangsanya itu sehingga mangsanya tidak dapat buat apa-apa. Walaupun mangsanya sedar, dia tidak akan dapat menjerit, bergerak, berbuat apa-apa pun. Itulah penangan La Pasadera. Korang pernah tak dengar bunyi pelik-pelik bila korang bersorangan? Tak kira lah dekat mana pun. Lepas tu tiba-tiba korang dengar bunyi orang menangis. Kebiasaannya dekat Malaysia ni, kita akan menganggap ia adalah pontianak atau lau sui. Tetapi dekat Mexico, kelibat perempuan menangis ni dikenali sebagai Maria atau Llorona. Maria ni dikenali sebagai seorang perempuan yang berambut panjang, berbaju putih dan seluruh badan dia basah. Sebenarnya ada kisah sedih yang terjadi dekat Maria ni dulu. Dulu suami dia tinggalkan dia dengan anak-anak dan disebabkan terlampau kecewa, dia bawa anak-anak dia ke sungai dan dia lempar anak dia satu persatu dan last kali dia pun terjun ke sungai itu. Namun di sebalik air sungai yang deras, di tengah-tengah dia muncul dan melangkah ke tebing sungai. Roh Maria ni tidak terima dan ia menjadikan roh yang menghantui kawasan sekitar Mexico dan ia akan menangis teresak-esak sambil berkata, mis hijos, ataupun oh anak-anakku. Apa yang menakutkan lagi, Maria ni boleh berubah menjadi orang biasa dan akan menarik tangan kanak-kanak yang berada di jalan dan akan ikut Maria ke mana saja, termasuklah ke sungai. Dan apabila sampai je dekat sungai, si Maria ni akan perlahan-lahan berubah menjadi bentuk asal dia dan akan menangis teresak-esak. Barulah budak-budak itu akan sedar bahawa itu bukan ibu mereka. Tamatlah sudah 5 urban legend yang menyeramkan dan menakutkan di seluruh dunia. Tapi ada cerita ni mungkin direka untuk menakut-nakutkan kanak-kanak pada zaman tu. Macam kita lah dulu masa kecil-kecil kan, kita ni jahat, kadang-kadang nakal, bukan jahat, nakal. Mungkin ibu kita nak menakutkan kita kan. So itulah dia ceritanya. Dan kalau korang suka video-video macam ni lagi, korang kena tekan butang subscribe, like dan share video aku ni supaya menjadi sokongan aku untuk membuat video-video yang lain lagi. Okey, Assalamualaikum.